Hai, Assalamualaikum sir dan juga kepada rakan-rakan sekumpulan saya. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan projek kecil kami yang berasaskan Lamp Room Countdown. Okay, next. Ahli-ahli kumpulan saya terdiri daripada Anas bin Ahmad Syarahan, yang kedua Waniza Afham bin Muhammad Zuki Rashidi, yang ketiga Hazi Azwan bin Jamaluddin, yang keempat Nur Danish Akmal bin Nur Ahmad, dan yang terakhir yang kelima Hilman Adin bin Jafri. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada slide seterusnya yang akan dibentangkan oleh rakan sekumpulan saya, Danish. Silakan Danish. Okay, baiklah. Terima kasih Wan Izzat. Okay, dekat sini saya akan menerangkan tentang table of content, iaitu tajuk-tajuk yang kami akan bentangkan lah dalam projek kami. So ada 6 tajuk. Okay, kami mulakan dengan introduction. Kedua, objektif. Ketiga adalah equipment list. Next. Okay, yang keempat adalah procedure. Kelima, discussion. Dan last kali adalah conclusion lah. Okay, next. Okay, so kita akan mulakan dengan tajuk yang pertama, iaitu introduction project lah. So our project focuses on design and implementation of lamp room with countdown system, providing a counter system that will trigger a sensor to light a room. Using only IC74LS90D that generates BCD output equivalent as JK flip-flop, driven by IC74LS47D that accept a binary coded decimal input and converts into a pattern to 7-segment display. So kami punya projek ni adalah projek Lamp Room Countdown. So projek kami ni kita design, kita implement lamp room ni dengan menggunakan countdown system. So kami ada sensor, so kami ada IC. Dan kami juga akan keluarkan ni lah 7-segment display kami punya countdown. So kami punya countdown adalah sebanyak 60 second. So gambaran ni adalah apabila orang masuk dan lampu akan on, lampu akan stay. So bila orang tu keluar dan dia akan lampu tu akan keluar, sensor 2 tu akan start lah trigger 60 second. So dekat situ implementation countdown system tu akan bermula dan habis je 60 second, lampu tu akan tutup lah. So itulah gambaran untuk mini projek kami, iaitu Lamp Room Countdown. Okay, seterusnya saya akan berikan kepada Hilman Adin. Ya, terima kasih kepada sahabat saya, Nur Danish Akmal. Okey, seterusnya slide seterusnya berkenaan dengan objektif. Dekat sini kita dapat lihat terdapat 4 objektif. Objektif yang pertama ialah construct digital system using combination and sequence logic. Maksud dia dekat sini adalah dapat membina sebuah sistem yang menggunakan combination and sequence logic. Maksudnya dekat sini dia menggunakan gate. Sama ada gate tak, gate atau ataupun gate dan sebagainya. Okey, untuk objektif yang kedua pula ialah able to understand each function of IC that been used in our circuit. Maksudnya dekat sini adalah untuk dapat memahami setiap kegunaan, setiap fungsi IC yang digunakan dalam litar ini. Okey, terdapat 2 jenis IC yang kami gunakan dalam litar ni. Yang pertama ialah IC 74LS90 dan juga IC 74LS47. Okey, manakala objektif yang ketiga ialah ability to utilize multi-sim software correctly and understand its function. Maksudnya dekat sini adalah untuk berkebolehan menggunakan perisian multi-sim dengan betul dan memahami cara penggunaannya. Okey, manakala untuk objektif yang terakhir adalah able to design a automatic lamp room countdown circuit that works according to the task. Maksudnya dekat sini adalah untuk mampu mereka sebuah litar automatic lamp room countdown berdasarkan tugas yang telah diberikan. Okay, next.
Okey, seterusnya adalah list of component, iaitu senarai-senarai komponen yang digunakan. Okey, next. Okey, terdapat 7 jenis komponen yang kami gunakan dalam mini projek ini. Okey, komponen yang pertama ialah motion sensor. Okey, motion sensor ni adalah merupakan sebuah electronic device yang dapat mengesan sebarang pergerakan. Okey, motion sensor ni selalunya dia digunakan di kawasan rumah. Okey, dalam bahagian motion sensor ni terdapat transmitter dan juga receiver. Cara motion sensor ni berfungsi adalah dengan apabila motion sensor ni dia detect sama ada sebarang pergerakan ataupun sound, bunyi ataupun cahaya, dia akan pantulkan balik kepada receiver dia. Okey, dalam projek ni kami gunakan motion sensor ni sebagai untuk mengesan pergerakan orang sama ada dia masuk ataupun keluar daripada bilik. Okey, next. Okey, seterusnya ialah SPDT switch atau nama penuh dia ialah single pole double throw. Okey, single pole double throw ni merupakan switch yang hanya mempunyai satu input dan boleh bersambung di antara dua output. Maksudnya dekat sini SPDT switch ni boleh digunakan sebagai switch on ataupun switch off berdasarkan cara kita tetapkan. Sama ada kita nak tetapkan dia sama ada switch on ataupun switch off. Okay, next. Okay, seterusnya ialah resistor atau dikenali sebagai perintang. Okay, seperti yang kita tahu, perintang merupakan salah satu komponen elektronik pasif. Okay, kebanyakan perintang ni setiap kaki 7 segmen untuk memastikan 7 segmen tu tidak mengalami kerosakan. Maksudnya perintang ni kami letakkan pada setiap kaki 7 segmen supaya dapat menghadkan aliran arus yang keluar daripada litar tersebut dan dapat membantu 7 segmen daripada berlakunya kerosakan. Okey, untuk bahagian seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Aziz Azwan. Okey, terima kasih Hilman. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang komponen LED. Okey, LED dikenali sebagai light emitting diode. Ia adalah diode yang semiconductor untuk menyalakan cahaya dari tenaga elektrik menggunakan kombinasi elektron dan hole. Kemudian LED ini biasa digunakan dalam uji kaji litar, output keluaran uji kaji. Okay, next. Okay, ini adalah IC 74LS90. Okay, komponen ini menghasilkan kod BCD iaitu binary coded decimal yang menghasilkan digit dalam bentuk desimal melalui 4 bit atau 8 bit iaitu 8421. IC ini boleh dibagi kepada 2, 5 atau 10 counter. Kemudian IC ini untuk menjadi counter kiraan kepada 7 segmen. Okay, next. Okay, ini adalah IC 74LS47. IC ini menghasilkan low power Schottky iaitu penerus voltage rendah dan sangat cekap dalam tugas switching, di mana IC ini menjadi penghantar BCD, decoded BCD daripada IC 74LS90. IC ini akan menghantar BCD itu ke 7 segmen dan menghasilkan isyarat yang hanya diperlukan dari litar 74LS90, IC 74LS90 tadi. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah 7 segmen display. 7 segmen display adalah bentuk peranti paparan elektronik untuk menampilkan nombor perpuluhan yang merupakan alternatif kepada paparan dot metrik yang lebih kompleks. Paparan 7 segmen banyak digunakan dalam jam digital, meter elektronik ataupun kalkulator dan peranti elektronik yang lain yang
memaparkan maklumat bernombor. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Anas. Okay, terima kasih Haziq. Untuk bahagian prosedur, saya akan menerangkan sedikit macam mana fungsi-fungsi tiap sensor. Okey, pada mulanya untuk menceritakan tentang letak ini, saya akan ceritakan sikit macam mana letak ini fungsi dah. Okey, letak ini berfungsi apabila ada seseorang itu memasuki bilik dan akan membuat sesuatu high. Lepas itu lampu akan automatik terbuka lah, on. Okey, lampu ini akan tertutup setelah seseorang itu melalui ataupun keluar dan melalui sensor 2 lah. Sensor 2 akan high dan sensor 1 akan automatic low untuk menghidupkan 60 saat counter yang akan bermula. Setelah counter habis 60 saat, lampu akan automatic off. Okey, kat sini saya akan menceritakan untuk part-part dia. Okey, pada bahagian ini adalah part untuk stop pulse. Okey, untuk letak ini berfungsi untuk menghentikan clock pulse. Okey, clock pulse yang dikeluarkanlah untuk menghidupkan dia punya kiraan. Kat sini sebab apa dia boleh menghentikan, sebab terdapat AND gate yang hanya akan aktif bila input masukannya adalah 1 dan 1. Untuk part 2 pula ialah untuk sensor 1. Sensor 1 ni sebagai motion sensor yang akan aktif untuk menghidupkan lampu. Kat sini sebab apa lampu tu boleh hidup kerana terdapat inverter yang mendukarkan signal kosong kepada 1 untuk menghidupkan lampu. Okey, seterusnya adalah sensor 2. Sensor 2 juga adalah motion sensor. Dia akan menghidupkan counter, countdown selama 60 saat untuk mematikan lampu. Kat sini selepas habis 60 saat, dia akan memberi input 1 kepada inverter dan menukarkan kepada kosong untuk mematikan lampu tersebut. Okey, seterusnya kat sini adalah untuk counter. Kat sini terdapat 4 IC counter, 4 IC. Yang 2 counter dan 2 lagi adalah decoder. Okey, kat sini IC counter adalah 74 LS90 dan untuk decoder 74 LS47. Okey, untuk counter IC 74 LS90 ni dia akan counter mengikut clock pulse yang masuk lah. Okay, untuk 7447 ni adalah decoder 4 in, 8 out yang akan output dia akan pergi ke 7 segment. Okay, seterusnya adalah 7 segment. Okay, kat 7 segment ni function dia adalah untuk memaparkan output ataupun counter tadilah. Okay, kat sini terdapat perintah-perintah sini, function dia untuk mengawal arus elektrik yang masuk. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Wan Izzat. Baik, terima kasih kepada rakan sekolah saya Anas. Saya akan terangkan slide untuk discussion. Part yang pertama, dalam circle ni kita ada satu button stop pulse dan ia berfungsi sebagai stop button di mana dia akan memberhentikan counter. Tujuan dia adalah untuk memberhentikan letak jika ada apa-apa masalah berlaku pada letak tersebut. Part yang kedua iaitu sensor pertama, motion sensor, dan ia berfungsi mengesan orang yang sedang berada di dalam bilik. Part yang ketiga iaitu sensor yang kedua, motion sensor juga. Ia berfungsi mengesan orang yang sudah keluar daripada bilik. Part yang keempat, kita ada counter. Kita menggunakan dua IC yang sama iaitu IC 74LS90D dan berfungsi untuk membuat counter circuit. Yang terakhir, part yang kelima, dalam circuit ini kami gunakan dua komponen 7 segment dan 7 segment ini berfungsi untuk menunjukkan countdown. Okay. Pergi pada simulation circuit, saya akan terangkan bagaimana letak ini berfungsi. Okey, bahagian atas ni kita ada
bahagian untuk stop counter. Bila kita gunakan, dia akan berfungsi sebagai stop button lah jika ada apa-apa masalah yang berlaku pada data ini. Bahagian bawah ini kita ada sensor yang pertama. Kita gunakan motion sensor, mana dia akan, bila dia terima input, dia akan jadi high dan lampu bilik akan menyala lah jika ada orang sedang berada dalam bilik. Bahagian di bawah ini, jika seseorang itu keluar daripada bilik, sensor 2 ni, motion sensor akan mengesan pergerakan dan dia akan menjadi high, dia akan hantar. Maksudnya tak ada orang dah dekat dalam bilik tu. Kat bahagian tengah ni kita ada IC 1 sampai IC 4. IC 1, IC 2 ni ialah counter, ke mana dia ada clocking, ada reset. Dia akan terima, dia akan start counting kalau dia dapat pulse ataupun clock. Lepas tu dia akan keluarkan output, dia akan pergi kepada IC 3 dan IC 4 bawah ni, mana dia akan, ni IC decoder lah, maksudnya dia terima 4 input dan dia akan keluarkan 8 output. Selepas dia keluarkan 8 output, dia akan pergi terus kepada 7 segmen yang berada bahagian ujung ni. 7 segmen yang pertama ni dia akan tunjukkan counter IC bahagian bawah ni lah. Dia akan ambil 8 keluaran daripada IC decoder ni. 7 segmen yang kedua, yang terakhir ni, dia akan ambil output daripada 8 output decoder ni. Okey, saya akan mulakan simulation dia. Apa akan jadi dalam real life lah. Okey, mana bila seseorang itu masuk ke dalam bilik, dia akan menyebabkan motion sensor yang pertama tadi mengesan pergerakan, dan dia akan, selepas dia dah kesan, dia akan jadi high. Dia akan hantar power, dia akan hantar signal dan lampu bilik akan menyala lah, punya result. Selepas tu, selama mana orang tu berada di dalam bilik, lampu tu akan still menyala juga. Okey. Katakan jika seseorang itu ada sesuatu dan dia kena pergi keluar daripada bilik, dan dia akan lalu pada sensor yang kedua di bahagian luar, di mana-mana bahagian pintu bilik, itulah, dan dia akan kesankan pergerakan. Bila dia mengesan pergerakan motion sensor tadi, dia akan jadi high, menunjukkan seseorang tu telah keluar daripada bilik lah. And sensor 1 tadi akan jadi low, menunjukkan kat dalam bilik tu sekarang ni dah tak ada orang, tapi lampu still akan menyala. Dan dia punya output dia counter akan start kira sampai 60 lah. Okey, bila dah sampai 60, lampu bilik akan padam dan sensor 2 tadi akan jadi low, sensor 1 pun akan jadi low juga, dan IC counter tadi akan berhenti mengira, akan berhenti counting lah. Okey, seterusnya saya akan simulatekan bahagian atas ni, kita ada stop counter dan bagaimana dia berfungsi lah untuk memberhentikan data jika terdapat sesuatu masalah. Sekarang ni bila ada seseorang itu masuk ke dalam bilik, dia akan lalu sensor yang pertama, motion sensor yang berada dalam bilik, dan lampu bilik akan menyala lah, tapi counter masih belum mula mengira lah. Katakan orang itu akan keluar juga, dia akan lalu motion sensor yang berada dekat luar lah. Bila motion tadi detect, dia akan jadi high. Bila dia jadi high, counter tadi akan start mengira dan dia akan keluarkan output lah dekat sini. Sensor 1 tadi dia akan jadi low, tapi lampu bilik still akan menyala sampailah
counter ni habis sampai 60 dan katakan dia ada masalah, ada apa-apa problem atau kerosakan, kita just tekan je stop counter, mana dia akan break lah. Counter tadi akan berhenti mengira dan dia akan tunjukkan dekat mana dia akan berhenti mengira tu lah, dia akan berhenti counting tu. Selepas tu lampu bilik tadi pun akan terpadam jugalah. Lepas dia dah terpadam tu, kita dah habis troubleshooting apa-apa, dah habis servis, kita naikkan semula. Okay. Bila kita dah naikkan tu, maksudnya kita dah reset balik lah circuit ni dan kita boleh gunakan balik untuk kali yang seterusnya macam tu lah. Okay. Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk penerangan bahagian simulation circuit. Tanpa membuang masa, saya serahkan semula kepada rakan sekumpulan saya, Danish, untuk menerangkan slide yang terakhir. Silakan Danish. Okay, baiklah. Terima kasih Wan Izzat. Okay, untuk slide terakhir iaitu kesimpulan ataupun conclusion. So, conclusion yang pertama adalah based on this project, we are able to construct digital system using combinational and sequential logic. We are also able to understand each function of IC that been used in this project and succeed to utilize the multisim software correctly and understand its function. So seperti mana yang kita telah lihat tadi, kami sekumpulan telah dapat menghasilkan sebuah digital system punya circuit menggunakan combinational and sequential logic dengan jayanya lah. So dengan kami juga dapat memahami setiap function-function IC yang kami letak, kami dah cuba, kami dah try, test, tengok array dia, kami dah simpulkan. So dekat situ kami dah memahami dia punya function-function dia lah yang digunakan dalam projek ni. Dalam pada itu kami juga dapat menggunakan multisim software dengan baik lah. So kami tahu macam mana nak cari komponen-komponen tu dekat mana. So then kami letak, kami design circuit tu macam mana, susun, dan bagi projek kami ni berjaya dengan jayanya lah. Okay, untuk conclusion yang kedua adalah lights with occupancy sensor turn on lights automatically when someone comes in and frequency sensor to turn off lights when no one's in the room, which helps save money on our electrical bill. We forget but light sensors don't. So dekat sini kita nak cakap, dia kata sensor ni dia dapat menghidupkan cahaya secara automatik lah dengan ikut dengan projek kami. So apabila orang masuk, lampu tu on, bila orang tu keluar, sensor trigger lagi, sensor 2 trigger, so counter tu start and then dia lepas habis counter tu, lampu pun akan terpadam. So dekat situ kita sebagai manusia kita ada sifat pelupa, so kita pun tahu kita kena save money semua untuk masa depan sekali, untuk menjaga diri kita dan kita punya sudut kewangan. So kita kat situ, kita dengan penggunaan sensor ni kami dapat menjimat lah duit dalam bil kita, sebab sensor ni dia takkan lupa, manusia akan lupa. So bila kita keluar ke dari bilik ke apa, kita terlupa tak apa sebab kita ada sensor. So projek ni kami dapat buktikan lah, kami sebagai sekumpulan dapat buktikan projek ni telah terhasil dengan menggunakan sensor dan utilize combinational and sequential logic dengan baik. Okay, sekian daripada kami. Itu saja. Sekian, terima kasih.